perkataan dhaif ini adalah perkataan yang kita pun menggunakannya. Orang Melayu pun guna. Cuma orang Melayu disebut berbeza sikit, iaitu disebut dhaif. Dhaif. Asal perkataannya dhaif. Ya. Kita sebut dhaif yang terhormat. Biasanya untuk orang besar kan. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini menceritakan tentang kesempurnaan Islam dan keindahan Islam. Ya. Kalau wallahu a'lam, agama lain juga tahu, tapi nak ceritanya agama Islam ini, dia mengaitkan tamu ini dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Artinya tetamu ini bukan biasa-biasa. Kata Allah, bukan biasa-biasa. Tetamu ini dia melibatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul dan pada hari akhirat. Tamu. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini, dan dalam puluh ribu, bahkan berapa ribu hadis, Imam Nawawi ambil hadis ini. Kerana apa? Dia adalah satu kaedah di mana bagaimana Islam menitik beratkan hubungan manusia dengan manusia, antaranya jiran. Dan kali ini yang kita nak bincangnya adalah tamu. Tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu ini orang yang tidak tinggal di rumah kita. Itu tamu. Walaupun dia tu adik-adik kita, oleh kerana dia ni bukan duduk di rumah kita dah, maka dia bukan lagi, dia bukan dah ahli keluarga kita, dia tamu. Dia tamu. Jadi bagaimana adab untuk kita berhadapan dengan tamu ini? Kerana dia melibatkan hari akhirat. Pertama sekali tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kata ulama, hendaklah kita berlapang dada menerima tamu. Salamatus sadri, kita kena berlapang dada terima tamu. Ini dah 2 tahun tak terima tamu ni. Ya. 2 tahun. Jiran pun tak mau, kita tak bagi datang sebelum ini. Lepas ni siap je lah. Ya. Kalau masa malas nak masak air, beli siap terus apa ni, berpeti-peti je air ni. Air gas kan. Tapi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, jangan tuang semua. Macam mana tuan kita nanti. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah, pertama sekali mesti berlapang dada. Yang keduanya, biwajhin munir, mestilah mukanya itu berseri-seri. Kita sambut tamu ni, pertama sekali muka kita mesti berseri, dengan senyuman yang paling ikhlas. Kena belajar balik nak senyum. Buka, tengok cermin, kita senyum, tak mana kita nak senyum. Dia ada kat orang belajar senyum ni, dia ada 3. Ada 3 kaedah ni. Mula kita sebut 1 gitu. Yang kedua 2. Kata 3. Kita nak yang 3 ni. 3 kan gitu. Ada orang ajar senyum gitulah. Jenis ayam muka ketat ni kan. Yang jenis tak apa-apa nak campur ni. Ya. Itu cara dia kata 1, 2, 3 kata. 3 tu kita nak. Jadi dengan wajah yang berseri dan senyum. Ini sebut oleh ulama. Kita pun tak tahu. Kita biasa apa hal? Ya. Apa hal bertanya. Orang datang nak malu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata ulama, hendaklah dengan bahasa yang terbaik, yang bahasa yang cantik. Sebab itu Arab ni, bila orang datang dia akan sebut apa dia? Ahlan wa sahlan. Orang Melayu kata ahlan wa sahlan, boleh jalan. Ahlan ni maksudnya perkataan tu mudah je, tapi maknanya dalam. Maksud ahlan ni ialah kamu ni, tuan ni dah jadi ahli keluarga saya dah. Bila dia datang masuk rumah kita ni, kamu ni dah jadi keluarga aku dah. Bila jadi keluarga, kita tak boleh nak nyakiti dia. Wasahlan artinya mudahkan kami modal rumah aku. Ya.
Kau nak duduk macam ni ke? Kau nak sila panggung ke? Kau nak angkat kaki ke? Kau nak sila ke? Ya, kau nak pelunjuk ke? Ya, silakan lah, mudahkan lah. Itu maksudnya ahlan wa sahlan. Maknanya sebutan sikit tapi maknanya. Kemudian apabila masuk dia dalam rumah kita, tuan-tuan, kita kena ingat dia ni adalah orang yang berrahmat kepada rumah kita. Hendaklah kita menyediakan tempat yang paling baik dalam rumah kita, ataupun tempat duduk yang paling selesa dalam rumah kita. Sebab tu kalau kita pergi tempat Arab kena kampung tu, sanggup dia pinjam kerusi, ya, daripada jiran dia. Bukanlah satu set tau, satu kursi yang paling baik. Dia angkut je letak dalam rumah tu, kita duduk situ. Jadi macam raja pula, bersemayam di takhta jadi pinjam, kan? Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kalau rumah kita ni ada set sofa, ada wheelchair, ada misalnya kata kursi plastik, ya, persilakan dia duduk di tempat yang paling baik. Mana kita pilih. Kalau kita, dia tengok rumah kita ni kursi semua cantik, pilih, duduklah mana-mana nak duduk, kan? Dia pun duduk kat kursi plastik, kita duduk sini lah, sini sedap sikit, kita boleh persilakan itu. Jangan persilakan dia ke tempat duduk yang paling tak baik. Ya, dia baru nak duduk atas sofa, dah sini bagi kursi plastik. Ya kan dia. Kalau kita persilakan dia di satu tempat yang dia tengok ada tempat lebih baik, tapi kita persilakan tempat tak baik, kurang sikitlah ketua, kita kena beritahu dia saja. Ini kursi ni minta maaf, ayo tumpah tadi basah lawan pendek. Kata nak bagi duduk sofa ni, tapi basah, cucu tadi main ayo apa tak tahu, dia tumpah sini. Duduk sini. Sini kering sikit. Macam tu. Kemudian tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, pastikan dia dalam keadaan paling selesa di rumah kita. Kalau ada aircon, pasang aircon. Ya. Kalau ada kipas, pasang kipas. Kalau aircon tak ada, kipas tak ada, kita kipaskan dia. Ya. Tak ada dah orang tak kipas di rumah ni. Ya. Kita kipas dia sekejap je, dia kerang tak ish. Kata mana pula kat sini, dia kipas tu, dia kipas sendiri, kan? Mula je. Tapi kalau ada aircon, ada kipas, tidak kita pasang ke kipas, tak pasang aircon, kita kena bagi tahu. Kalau tidak, dia terasa hati. Ya, aku pernah jatang pasang kipas, dia dah pasang dua pula tu. Ya, malas je kipas tu, nak pusing je lah, atau panas ke tidak je. Kita kena bagi tahu. Minta maaf lah, aircon ni bukan tak ada pasang, bulan ni bil dia melambung lah. Jadi dah tak bayar kata, ya, minta keluar KWSP tak dapat kata. Ya. Buat rumah dapat keluar KWSP, tapi dia pergi melambung ke Kedai Zul ke Kedai Zul kan. Ini kata orang tu sambil-sambil iklan juga lah. Tuan-tuan kasih Allah, kalau kita kata aircon ni kalau pasang nanti dia berbau, dia macam bau bakar, atau ada cicak mati agaknya, jangan tipu. Ya, itu yang pasal. Pasangkan kipas sebaik-baik, pasang 5. Ya, biar kata terbang ni, barang-barang dia sekali. Ya. Kemudian tuan-tuan, ya, kalau dia musafir dan musafir yang jauh, dia jauh, contohnya dia datang daripada Kedah, ya, bila dia sampai itu, sediakan air sejuk dulu. Ya, sediakan air sejuk. Tapi kalau dia datang daripada sebelah rumah, jangan sekali-kali sedia air sejuk. Kalau salah faham, aku sebelah rumah air sejuk baginya. Ya. Tuan-tuan yang kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidangkan makanan yang terbaik yang ada dalam rumah kita. Kalau hari itu berbetulan pula ada pula birai kita datang daripada roh faham, mudah berbau pula musang, hidangkan dia, jangan banyak.
hidangkan dia barang 2 bulan. Kalau sebiji kerang dia pening. Ya, tumbang dia. Bila dah berbau tapi dah habis, kita kena bagi tahu. Kalau tidak nanti dia tunggu kita lagi. Bukan itu. Dia akan terasa hati. Mengapa tidak dihidangkan? Bagi tahu, minta maaf, memang ada 2 jahat tadi. Tapi bila buka betul-betul yang cantiknya, ada 3 bulan saja. Yang lain semua jadi 3 bulan tu semua mak dia makan. Saya pun tak makan tu. Ya. Dia faham. Kena bagi tahu. Kalau tidak, yuzi dia akan terasa. Dan yang paling penting kata ulama, kita tidak membezakan tetamu kita ni. Wa imma dia kaya, wa imma dia miskin. Kita boleh. Misalnya katanya kita ada beres datang, dia kerja dengan syarikat emas, Malaysia Airline System, sebagai kapten kapal. Kita hidangkan dia dengan makanan terbaik. Kita bagi kopi yang paling baik. Tanya, nak minum air sejuk ke air panas? Oh, saya biasa minum kopi je. Tongkat haji boleh? Boleh. Kalau radix boleh? Oh, radix lagi saya suka. Radix merah ke radix hitam? Radix merah. Hidangkan radix merah. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah Ta'ala, hidangkan sebaik-baik. Tiba-tiba ada merah kita juga datang. Dia kerja dengan syarikat emas juga, Malaysia Airline System. Ya. Tapi dia bahagian loading barang tu. Ya. Sama juga syarikat emas. Tapi dia bahagian loading barang. Kenapa tuan-tuan gelap? Ada mana ni? Kita datang betul-betul ya tak? TO. Ya. TO, bulanya pun lupa nak letak. Punya kena libat. Ya. Kawan tu minum betul-betul setengah cakap pun letih dia menteri. Ya. Tak ada apa di rumah ni, ini dia ada. Bola pun tak ada, tak ada tadi. Orang ni kurang pasal bola. Biskut lutut. Dah kawan tu meledak. Ya. Tuan yang kasih oleh Allah, jangan sekali-kali membezakan tetamu kita antara orang miskin dan orang kaya. Kerana kedua-duanya datang ni dengan 1000 rahmat, dan keluar mereka ni dengan keampunan dosa, membawa dosa-dosa kita. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah, kiranya tamu kita ini hendak bermalam di rumah kita. Kita persiapkan rumah kita, bilik kita ni sama seperti mana orang hotel buat. Orang hotel dia buat apa? Bersih bilik, bersih tandas, kemudian ada sabun. Kalau nak bagi boros gigi pun boleh tak? Sediakan boros gigi. Tak susah, kedai RM2 kena banyak sekarang ni. Kedai RM2 aja. Ya. RM2 tu bukan 1, 3. Pakai buang macam kan. Sediakan. Yang paling penting tempat sembahyang. Sediakan sejadah yang paling gemuk, paling kata orang tu, paling sedap. Jangan sejadah yang kita pakai. Sejadah kita yang pakai polio basi kata. Ya, ada semua kawan-kawan dulu bila sujud asyik polio basi. Ya. Mana tidak, dia lama sangat sujud je macam kecil aja baca doa ni. Ya. Sediakan sejadah yang baru. Ya. Dan tunjuk mana kiblat rumah kita. Saya pernah pergi rumah orang ni. Pergi rumah bila saya nak sembahyang, tuan nak tahu yang tidak. Mana ke kiblatnya? Dia kata mana kiblat masjid je. Hai, saya belum menung. Betul ke kiblat yang tunjuk macam ni? Wah, rumah ni tak nak sembahyang. Agaknya dia sembahyang kat masjid aja rasanya. Itu baik sangat dia tu. Dan sediakan dia dapat
tempat tidur yang baik. Tuan-tuan kasih oleh Allah, tamu ni 3 hari. Selepas 3 hari, maka layanannya sama dengan layanan ahli keluarga kita. Rasulullah SAW satu hari pernah menerima tetamu, tetapi baginda tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan makan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, ada sesiapa yang boleh menerima tamu? Ya Allah Ta'ala merahmati. Cepat sahabat seorang orang Ansar, ya, cepat bangun. Kenapa? Bila Allah merahmati dia ni, Allah Ta'ala rahmat dia, dia Nabi sebut. Bila Allah Ta'ala rahmat ni, dia Allah belas kasihan dia, syurga. Kita nak ni rahmat-rahmat dia adalah kelak belas kasihan Allah. Kerana kita ni semua masuk syurga dengan belas kasihan Allah, bukan dengan amalan kita. Amalan tak cukup, dengan belas kasihan Allah. Maka dia cepat bangun. Kemudian dia balik. Dia tak fikir panjang dah, tak tahu apa ada di rumah. Dia balik, dia tanya isteri dia, wahai isteriku, kata, aku telah menerima tamu Rasulullah. Maka apa yang ada di rumah kita? Isteri dia pula yang soleh, tak tanya banyak, tak cakap, kenapa abang terima? Rumah kita ni tak ada no komplain. Ya? Jadi dia kata, rumah kita ni ada makanan untuk anak kita je. Kalau macam tu, tidurkan anak kita ni awal. Sekarang waktu makan, sekarang kita mantapkan sikit, kemudian kita berlakon-lakon dan buat makan. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah, maka berlakulah peristiwa itu. Esoknya Rasulullah datang memuji-muji Allah Ta'ala, memuji-muji apa yang telah kamu lakukan. Tapi kita janganlah buat macam tu. Kita tak ada sampai ni. Apa yang kita nak lakukan ni, ini ikut sunnah kata. Ya, untuk para sahabat tak payahlah begitu. Jadi tuan-tuan yang kasih oleh Allah, apabila tamu kita nak balik, iringilah dia, ya, iringi dia. Kalau tuan-tuan ada duit lebih, bagi. Bukan bagi anak-anak dia ke siapa, nak menggembirakan tamu kita ni, ya. Walaupun kata orang tu dari apa tak apa, kita bagi, nak ambil dia duit minyak sikit, tak ada banyak, RM20 tu bagi, menggembirakan dia, ya. Tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah antara adab-adab kita menerima tamu. Walaupun perkara tu kita rasa dia kecil, tapi rupanya tidak. Imam Nawawi melihat ini satu perkara besar, dan Rasulullah SAW melihat ini perkara yang melibatkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu perkara lagi, sekiranya kita pula menjadi tetamu, maka janganlah kita kata orang tu, jangan banyak mulut, ya, jangan banyak mulut. Dan seandainya kita bertamu dalam keadaan berpuasa, maklumkan kepada tuan rumah supaya beliau faham, ya, beliau faham. Tapi tuan-tuan, kalau dah dihidangkan, kita tak beritahu dihidangkan kepada dia, ya, jangan kita kata saya puasa, ya, saya puasa hari ini. Puasa ni puasa sunat lah maksudnya. Saya puasa hari ini, dia dah hidang lah. Jangan cakap saya puasa, tuan-tuan, ya. Afdal kita buka puasa, menjaga hati tuan punya. Pertama sekali, dia ada 3 faedah. Pertama sekali, kita dapat pahala puasa itu, pahala puasa. Yang kedua, kita dapat pahala menggembirakan tuan rumah. Yang ketiga ni, kita kenyang sekenyang-kenyang, dapat makan peri anak bani, ya. Ini 3 faedah. Maka benarlah kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia pada agama dia. Jadi dia makan tu, dan makan tu tuan-tuan, kita sebagai tamu, jangan kita makan dalam keadaan kita makan dalam keadaan macam tak seronok, ya. Makan tu malas-malas tak. Makan tu sambil puji dah makanan itu, ya.
supaya tuan rumah tu gembira. Walaupun makanan tu makanan yang kata orang tu tak berapa lah, kita kata ini macam ini anak aku, ini ada 3 masak macam ni, makan pujilah makanan, oh sedapnya, sedap. Kalau dia kata tambah lagi kan, tambah lagi sikit, dia nak tuan-tuan nak menggembirakan tuan rumah. Dan ingatlah, tamu ni macam mayatnya. Kalau dihidangkan itu, kita makan. Ya, kalau tuan rumah bangun, dia dah faham kita. Janganlah kita duduk di dalam lama. Kalau tuan rumah hidangkan air sejuk, pentingnya kita suruh cepat bagi. Ya, kalau dihidangkan air panas, sembang dalam lama kita kecil. Kalau dia tak hidang apa-apa, dia dekat setengah jam tu, faham sebenarnya hilang. Ya, ini begitu. Ya. Jadi cukuplah sekadar itu, tuan-tuan kasih muhtaram, walaupun ringkas. Tapi ingat, kita dah buka sepadan ini, ramai orang akan menjadi tamu dan kita juga akan menjadi tetamu. Ya, saya pun akan balik kampung pukul 12:05, saya habis sekolah 12:06 tu kira nak balik dah. Yang punya kata orang kuat sangat terbaik tu ya dah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini mengingatkan kita, tuan-tuan kasih oleh Allah, dia tetap adab-adab menjadi tentang wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Minta maaf atas kasar bahasa pulau-pulauan. Selamat kita berkenalan insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.